Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Karunisa Nabilah binti Ahmad Tarmizi bersama dengan rakan kumpulan saya iaitu Muhammad Syahrul Rizwan bin Jakari pada hari ini akan membentangkan tugasan projek lukisan elektrik dan elektronik kami iaitu penambahbaikan rumah. Baiklah, saya akan mulakan pembentangan saya dengan skop kerja penghasilan laporan. Pertama sekali, sebelum laporan ini dilakukan ataupun sebelum projek ini dilakukan, kami terlebih dahulu membuat lawatan tempat dan tempat yang dipilih adalah rumah Muhammad Syahrul yang terletak di Beaufort, Sabah. Dan setelah membuat laporan, kami beralih dengan melakar bentuk rumah tersebut dan kemudiannya mengukur keseluruhan kawasan rumah. Dan setelah mendapat ukuran, kami mula mengkaji peralatan dan pemasangan elektrik yang terdapat di dalam rumah. Dan setelah mendapat maklumat-maklumat yang diperlukan, kami mula membuat lukisan pelan lantai keseluruhan rumah. Dan daripada pelan lantai tersebut, kami mula mencadangkan penambahbaikan yang diperlukan. Dan setelah itu, setelah cadangan penambahbaikan diterima, kami mula mengira kos-kos yang perlu dikeluarkan dan setelah itu barulah penghasilan laporan dilakukan. Latar belakang projek ini adalah rumah yang dipilih adalah rumah Muhammad Syahrul Rizwan bin Jakari kerana terdapat pengubahsuaian di bahagian dapur basah ataupun wet kitchen yang mana bahagian dapur tersebut akan dijadikan sebuah ruangan tertutup atas faktor-faktor keselamatan. Oleh sebab pengubahsuaian itu, penambahan beberapa komponen elektrik perlu dilakukan untuk memenuhi keperluan bahagian dapur tersebut. Okay. Pendawaian yang dilakukan adalah mengikut spesifikasi yang telah ditetapkan oleh Peraturan-Peraturan Elektrik Indonesia. Penyataan masalah projek ini adalah rumah ini dipilih adalah kerana kurangnya pengudaraan di ruang dapur basah telah diubah suai. Pengudaraan yang kurang telah menyebabkan ahli rumah berasa tidak selesa ketika berada di dapur akibat daripada asap-asap ataupun bau-bau yang terhasil daripada aktiviti memasak. Oleh itu, exhaust fan telah dipasang berikutan masalah yang timbul sekaligus dapat memberikan keselesaan kepada penghuni rumah. Baiklah, sekarang saya akan menerangkan cadangan untuk mengatasi masalah-masalah yang timbul. Okay, baiklah. Yang pertama, masalah yang timbul adalah kawasan wet kitchen adalah kawasan yang terbuka. Jadi di situ mungkin akan timbul masalah-masalah berkaitan dengan keselamatan penghuni rumah ataupun keselamatan peralatan yang terdapat di bahagian wet kitchen tersebut. Okay, baik. Bagi mengatasi masalah tersebut, cadangan untuk membuat dinding penuh di bahagian belakang adalah langkah paling relevan. Namun, penambahan ini memerlukan ruang tersebut mendapat pengudaraan yang baik. Oleh itu, penambahan aksesori seperti exhaust fan merupakan langkah bagi mencapai objektif pengudaraan yang lancar. Seterusnya, melawat kawasan dan membuat lakaran. Melawat kawasan dan membuat lakaran adalah antara proses yang dilakukan untuk menghasilkan projek ini. Lawatan yang kami lakukan adalah secara virtual dan pada masa sama, kami membuat perbincangan terhadap permasalahan yang timbul. Dan sebaik sahaja lawatan tamat, kami terus membuat lakaran kasar dan setiap milimeter ruang diukur dan dicatat. Okay, seperti yang kita boleh lihat di gambar yang terdapat di slide ini adalah ini merupakan lakaran kasar yang pertama dibuat. Rumah ni sebenarnya ada 2 tingkat dan ini merupakan lakaran tingkat kedua. Dan di sebelah sini pula adalah bahagian belakang rumah
Yang mana kalau boleh nampak dekat bahagian yang terbuka ni sebenarnya adalah wet kitchen yang akan kami lakukan pengubahsuaian. Dan ini adalah bahagian, dan gambar di bawah adalah gambar bahagian ruang tamu di tingkat pertama. Seterusnya ialah membuat lukisan pelai lantai dan lukisan elektrik. Okay, setelah membuat lawatan dan mengenal pasti setiap ruang rumah, lakaran yang dihasilkan di awal tadi diterjemahkan dalam bentuk lukisan AutoCAD yang lebih kemas dan dapat menunjuk setiap perkakas elektrik yang terdapat di dalam rumah yang dipilih. Okay. Berikut yang ni adalah hasil daripada lukisan yang dibuat. Kalau kita dapat perhatikan, rumah ni adalah rumah 2 tingkat. Yang mana yang ini adalah tingkat yang pertama dan ini adalah tingkat yang kedua. Dan bahagian yang akan diubah suai adalah bahagian wet kitchen. Yang mana nanti akan ada penambahan dinding di kawasan sini sebab pada asalnya ia adalah sebuah kawasan yang terbuka. Dan setelah ruangan wet kitchen ni dijadikan ruangan tertutup, kemudian barulah proses penambahan aksesori akan dilakukan. Sekarang kita masuk pula ke bahagian pengiraan, yang mana terdapat 2 pengiraan, iaitu yang pertama adalah faktor kepelbagaian dan yang kedua adalah kos ubah suai. Okay. Bagi faktor kepelbagaian, yang pertama, untuk beban lampu nyah cas sebanyak 5 unit, arus maksimum adalah sebanyak 1.54 ampere dan arus anggaran adalah 1.01 ampere. Dan untuk lampu downlight sebanyak 44 unit, arus maksimumnya adalah 3.44 ampere dan arus anggaran adalah sebanyak 2.27 ampere. Bagi soket alur keluar 13 ampere pula, iaitu sebanyak 13 unit, arus maksimum adalah sebanyak 140 ampere dan arus anggaran adalah 48 ampere. Manakala kipas shielding pula yang terdapat sebanyak 7 unit, arus maksimumnya adalah 0.30 ampere dan arus anggarannya adalah 0.2 ampere. Terusnya, kos ubah suai. Okay. Mengikut kiraan, bahan-bahan yang akan digunakan adalah bata, simen, exhaust fan dan kos untuk pekerja, iaitu binaan dan pendawaian. Okay. Bata yang akan digunakan adalah sebanyak 4 bandel yang akan mengenalan kos sebanyak 1,600. Manakala simen akan digunakan sebanyak 5 pack dan kosnya adalah RM73. Dan exhaust fan sebanyak 1 unit yang berharga RM30. Manakala upah untuk pekerja pula sebanyak 4 orang adalah RM4,000. Dan jumlah keseluruhan untuk kos ubah suai adalah sebanyak RM5,703. Sekarang kita masuk pula kepada bahagian lukisan skematik. Okay, lukisan skematik yang terdapat di dalam slide ini menunjukkan secara ringkas bagaimana semua aksesori elektrik dikawal bagi keseluruhan rumah. Bagi penjelasan lukisan skematik ini akan diterangkan sebentar lagi oleh rakan pembentang yang seterusnya. Okay, seterusnya adalah bahagian lukisan pendawaian. Kalau dapat kita tengok dekat sini, dekat gambar ni, lukisan pendawaian ni terbahagi kepada 2, iaitu yang pertama lukisan pendawaian untuk lampu dan kipas dan yang kedua adalah
lukisan pendawaian bagi soket alir keluar. Untuk kendalian litar ini, bagi lampu dan kipas, kawalan pelindungannya adalah menggunakan MCB 16 ampere yang dibahagikan mengikut pengiraan, manakala soket pula dikawal dengan MCB 20 ampere bagi setiap pemasangan. Dan soket yang digunakan di dalam rumah ini adalah soket 13 ampere. Okay. Seterusnya adalah hasil lukisan dengan cadangan ubah suai. Okay. Yang ini adalah setelah ubah suai dilakukan, bahagian wet kitchen dapat kita tengok sudah menjadi tertutup dan terdapat sebuah exhaust fan diletakkan di bahagian dinding. Baiklah, sekian saja daripada saya. Sekarang saya akan serahkan kepada pembentang yang seterusnya, iaitu Muhammad Syarul. Sekian, terima kasih. Baik, seterusnya kita lihat pula pada lukisan yang kami telah hasilkan. Baik, lukisan yang pertama adalah pelan lantai kosong. Pelan lantai utama lah, pelan lantai asal. Di mana menunjukkan tingkat 1 ataupun tingkat bawah dan tingkat atas rumah. Bahagian tingkat bawah mempunyai area car porch, living room, dining area, dry kitchen dan wet kitchen. Satu bilik air dan satu guest room. Dan kalau kita lihat di sini, simbol ni menandakan di bawah tangga ada satu ruang tersembunyi, iaitu ruang store. Jadi untuk menunjukkan daripada bahagian atas, dua ruang yang tersembunyi di bawah satu ruang, kita perlu buat macam ni lah. Ini menunjukkan ada ruang bertindik. Baik, di sini kalau kita dapat lihat wet kitchen dia terletak di luar. Tidak ada dinding yang memisahkan wet kitchen dengan bahagian luar kawasan rumah. Dan di luar kawasan rumah ni selepas wet kitchen akan ada pagar chain link dekat sini. Jadi apa-apa aktiviti yang dibuat semasa berada di wet kitchen akan terus berinteraksi dengan dunia luar. Jadi situ akan timbul satu masalah, macam-macam masalah lah. Seterusnya adalah bahagian tingkat atas rumah. Tingkat atas rumah mempunyai 3 bilik tidur dan setiap bilik itu ada bilik mandi. Ada bilik mandi dan ada satu family area ataupun ada satu ruang tamu lah bahagian atas ni. Dan pada bahagian atas sebelah kanan lukisan ni kami telah sediakan legend, petunjuk untuk memudahkan pembaca memahami plan. Bahagian tangga naik ke atas, bahagian tangga naik ke bawah, dia ada beza. Okey, seterusnya kita lihat pula kepada lukisan electrical rumah tadi. Baik, rumah ni agak besar juga. Oleh itu, untuk lampu downlight sahaja ada 44 biji lampu. Dan untuk lampu Kalimantan, ini adalah Kalimantan LED, ada 5, iaitu di store dan di setiap bilik mandi. Untuk soket pula, semua soket adalah soket 13 ampere. 13 ampere dan semua sekali ada 13. Ada 13 soket termasuk bahagian bawah dan atas. Untuk kipas pula ada 7 buah kipas dan bahagian bawah ada 3 dan di atas setiap ruang ada kipas. Okay, pendawaian rumah ni agak mudah. Seperti kita lihat di bahagian hadapan, satu suis mengawal 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 lampu. Dan bahagian luar pula, asalnya di luar ni dia tidak mempunyai
4 biji lampu. Dia cuma menyediakan 1 poin lampu saja di bahagian hadapan pintu. Tapi oleh kerana ruang terlalu besar untuk pencahayaan di waktu malam, tuan rumah bercadang ataupun ingin meletakkan 4 lampu downlight di bahagian car porch. Okey, untuk bahagian atas pula, setiap bilik disediakan 4 biji lampu downlight dan satu kipas. Dan bahagian family area pula ada 6 biji lampu. Ada 6 biji yang dikawal oleh satu Swiss. Okey, baik. Di bahagian penunjuk pula, legend, kami telah tambahkan satu lagi ruang untuk penunjuk elektrikal sahaja. Aksesori elektrikal sahajalah. Baik, seterusnya kita lihat pula di bahagian lukisan elektrikal rumah selepas diubah suai. Seperti yang saya kata tadi, di bahagian lukisan pertama ada masalah di bahagian wet kitchen, di mana wet kitchen ni terus menghala keluar secara terbuka. Jadi di situ akan menimbulkan satu masalah, iaitu masalah kecurian ataupun masalah interaksi semasa kita membuat aktiviti di dalam wet kitchen, kita terus berinteraksi dengan dunia luar, dan itu kemungkinan kalau tidak mengganggu kita, berpotensi untuk mengganggu orang lain pula. Jadi oleh itu, tuan rumah mencadangkan untuk membuat dinding dengan satu pintu dan satu tingkap. Jadi maksudnya bahagian ini dia akan jadi satu bahagian yang confined spaces lah, dia macam terkurung sikit. Jadi ditambahlah satu exhaust fan 20 watt untuk pengudaraan. Sebab bahagian dry kitchen ini adalah tempat kita menyediakan bahan masakan, menyediakan kegunaan ataupun bahan-bahan untuk kita memasak, dan wet kitchen pula tempat kita memasak. Di sini akan berlaku pemasangan api, ataupun kita nak menyuci, ataupun kita nak mengurus makanan lah yang telah dimakan. Jadi pengudaraan tu sangat penting, sebab kita tak nak kalau ada kebocoran gas ataupun ada kebocoran apa-apa jenis yang memudaratkan bahagian dalam rumah lah. Jadi kita perlukan satu exhaust fan. Dan bahagian atas rumah tidak ada apa-apa yang berubah, semuanya dalam keadaan yang sama. Dan kami telah sediakan instruction bahagian yang telah diubah suai, seperti dapat lihat. Kami telah tunjukkan nombor 1 dekat sini, dan kami tambahkan pula satu penunjuk exhaust fan pada petunjuk. Baik. Seterusnya kita berubah kepada skematik. Daripada skematik, rumah ni mempunyai satu distribution board yang agak besar, di mana distribution board tersebut menyusun bahagian atas barisan MCB mengawal untuk lampu dan kipas sahaja, dan di bahagian bawah adalah khas untuk mengawal soket saja, soket alir keluar. Jadi lukisan skematik yang kami telah bincangkan bentuk seperti begini, di mana setiap 10 lampu akan dikawal oleh MCB bersaiz 16 ampere dan 20 ampere spare. Sebab rumah ni agak baru, so kami bercadang untuk membuka sedikit ruang. Kami mencadang untuk membuka sedikit ruang untuk penambah baikan lah. Mungkin di masa akan datang akan ada aircon di bahagian bawah, mungkin bahagian atas. Sekarang belum ada water heater ataupun penghawa dingin.
Seterusnya kita lihat kepada bahagian soket alur keluar. Mempunyai 13 soket alur keluar, di mana setiap MCB akan mengawal 2 soket alur keluar. Dan MCB yang kita gunakan adalah 20 ampere. 20 ampere dan 20 ampere pula spare. Kenapa kami cadangkan 20 ampere untuk mengawal setiap 2 soket? Sebab kita risau dengan kekurangannya bilangan soket dalam rumah. Tuan rumah terpaksa menggunakan extension. Extension untuk menambah soket. Jadi, perkara tersebut dia akan menimbulkan satu masalah di mana mungkin akan berlaku lebihan beban untuk mengelakkan daripada MCB terpelantik secara kerap. Jadi kami suggest untuk menggunakan 20 ampere MCB. Seterusnya seperti yang saya katakan tadi, rumah ini menggunakan 2 baris MCB dalam satu distribution board. Itu yang pertama adalah lampu dan kipas. Kita lihat ada 44 lampu untuk lampu downlight sahaja, dan ada 5 biji lampu LED Pendaflop Kalimantan LED, dan mempunyai 7 buah kipas. 7 buah kipas. 7 buah kipas dan ya, seperti yang telah diterangkan tadi, semua MCB adalah 16 ampere dan 20 ampere spare. Seterusnya bagi pendawaian soket, setiap 2 soket adalah independen. Maksudnya tidak ada looping di antara dua soket. So maksudnya 2 soket dikawal oleh 1 MCB, 2 soket pula dikawal oleh 1 MCB. Jadi di sini akan mengurangkan potensi beban lebih jika tuan rumah merancang untuk menggunakan extension cable untuk menambah beban. Sebagai contoh, di bahagian dapur, jika tuan rumah ingin menambah peti ais dan freezer dalam satu soket, maka MCB ini tidak akan terpelantik kerana masalah lebih beban. Okey. Semuanya ada 13 soket. Dan semua soket adalah soket 13 ampere. Baik, itu saja daripada kumpulan kami. Diharap penjelasan kami membantu untuk memahami projek kami, menjelaskan projek kami dengan lebih baik, memahamkan projek kami, macam mana kami mengatur jalan kerja kami satu persatu daripada awal hingga ke akhir. Itu saja daripada saya. Assalamualaikum, sekian dan terima kasih.